Assalamualaikum semua. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Terima kasih kerana menonton video ni. Okey. Saya pun ni baru pertama kali gunakan live. Jadi saya pun tak tahu apa function ni yang saya nak tekan. Tak apalah, kita hentam aja lah kan. Kita santai-santai je, kita relax. Okay, I try. Okay, I tekan-tekan dulu apa yang patut. Okay, sementara tu kawan-kawan boleh lah kalau nak share-share ke mana-mana kan. Okay, kepada Fatihah, selamat datang. Kis Azman, Cikgu Mas. Terima kasih Cikgu. Alhamdulillah ada ramai dah 9. Okey. Irna Delight. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menonton. Okey. Okey. Saya buatkan video ini secara simple-simple aja. Kita sempoi-sempoi dalam sekitar 10-15 minit cukup lah. Tak perlu panjang-panjangan. Kalau panjang-panjangan nanti orang pun bosan dengar. Jadi agak-agak dengar tak suara saya? Kalau dengar, kalau tak dengar beritahu. Saya pun tak tahu nak menguatkan macam mana. Jadi video ni saya nak tahu kalau sekiranya habis video ni nanti apakah dia hilang. Apakah dia hilang? Saya takut dia hilang. Okey, Tuan Hairul Mazlan, Waalaikumsalam. Okey. Alhamdulillah, okey. Kawan-kawan semua ada yang dah menjawab, mengatakan okey, dengar dengan clear. Okey, baik. Okey, kita teruskan sajalah. Ataupun bagaimana, kita tunggu sekejap kalau ada kawan-kawan nak masuk lagi. Kita relax santai-santai. Kalau ada apa-apa, saya mukadimah dululah. Saya memperkenalkan diri saya. Okey, Dila. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anwar. Saya ni macam-macam gelaran orang panggil. Ada yang panggil Tun, ada yang panggil Master, ada yang panggil Sipu, ada yang panggil Pomoh, Dukun, King, macam-macam panggilan gelaran-gelaran tu kan. Tapi apa pun panggilan itu sama je. Bagi saya okey je. Panggil saja apa-apa, jangan panggil saya hoi-hoi dah lah kan. Jadi kita orang Melayu ni biarlah kata orang panggil dengan sopan. Itu lebih baik. Jadi itu je lah mukadimah saya. Saya ni bukanlah pandai sangat dalam dunia hipnotis, tetapi saya adalah mempelajari sedikit berkenaan dengan hipnotis. Dan pada hakikat sebenarnya saya ni bukanlah orang yang layak untuk mengajar. Apa yang saya buat sebenarnya adalah untuk mengajar diri saya sendiri. Saya nak abadikan video-video saya supaya dapat ditonton oleh anak-anak dan berkongsi dengan kawan-kawan yang sudi untuk melihat. Dan saya juga sebenarnya untuk ingat-ingatkan diri sendiri. Itu saja sebenarnya impian saya. Jadi apa yang saya lakukan ini tidak ada maksud sedikit pun untuk menunjukkan kepandaian ataupun untuk menunjuk-nunjuk ilmu. Tidak, sebenarnya saya tidak ada apa-apa ilmu pun. Jadi benda ini sebenarnya buat secara suka-suka. Saya buat secara suka-suka dan saya rasa ianya memberikan peringatan kepada saya supaya saya rasakan diri saya itu dalam proses masih lagi belajar dan terus belajar hingga ke liang lahat. Dan apa yang saya kongsikan dengan kawan-kawan ini sebenarnya hanya sekadar untuk suka-suka. Kalau sekiranya kawan-kawan rasa benda ini bermanfaat, kongsikan dengan orang lain. Itu saja.
Okey. Jadi dan video-video saya ini kemungkinan saya akan masukkan ke dalam channel YouTube saya. Kalau channel YouTube saya King of Pukau, yang type saja King of Pukau, anda boleh ke channel saya. Dan kalau bagi yang sudi untuk subscribe ataupun untuk like, silakan. Saya menghargai anda. Dan sekiranya tak sudi, tak apa. Jangan tonton, jangan lihat dan biarkan sajalah. Uh, jadi saya lebih suka kiranya anda lakukan sesuatu itu dengan kerelaan hati anda. Okey, terima kasih. Saya kena pakai kacamata kau tak, saya tak nampak ni apa yang ditulis ni. Okey, tak ada apa yang ditulis. Okey, alhamdulillah 24 orang, 25 orang watching. Selamat datang semua. Assalamualaikum. Jadi hari ini saya ingin bercerita berkenaan bagaimana untuk kita solat dengan khusyuk. Okey, saya ni bukanlah guru agama. Saya tak layak langsung untuk mengajarkan agama. Kalau sekiranya anda ingin belajar cara untuk solat, carilah Pak Ustaz, carilah orang yang bertauliah untuk mengajar anda solat. Tetapi saya berkongsi bagaimana untuk kita mendiamkan fikiran kita. Okey, jadi yang membuatkan kita hilang khusyuk kerana fikiran kita itu sentiasa melompat dari satu part ke satu bab, ke satu cerita, ke satu benda lain. Jadi fikiran itu tidak boleh diam, fikiran itu tidak boleh tenang. Kita ingatkan kita punya urusan kerja, kita ingatkan masalah-masalah kehidupan kita ingatkan berbagai-bagai perkara. Yang itu membuatkan ibadah kita seperti solat, seperti zikir, seperti doa, selalunya kita tidak ada dalam kondisi yang khusyuk. Okey, jadi saya cuba Waalaikumsalam, selamat datang kepada kawan-kawan semua. Okey, saya pun tak dapat nak membaca sangat ni pasal laju ni. Dia jalan grrr. Okey, tak apa, yang mana dah kalau ada soalan ke apa ke, kalau sekiranya saya belum lagi menjawab soalan anda, okey, anda boleh sahaja bertanya kali kedua, kali ketiga, kali keempat sampai soalan anda terjawab. Okey, jangan malu, jangan segan, kita santai-santai saja di sini. Saya pun dengan kain pelekat, dengan baju pagoda saja. Tak ada pun nak prepare apa pun. Saya cuma nak berkongsi cerita. Itu saja. Okey. Okey, sekarang kita bagaimana kita nak melakukan ibadah yang khusyuk, solat yang khusyuk. Nanti sekejap, saya nak pasang kipas, agak panas sedikit lah. Ini saya berada di homestay family saya. Jadi kalau kat rumah tu agak bising lah sikit. Jadi saya lari di homestay ni. Jadi kalau di sini lebih senyap, lebih diam. Jadi kita boleh berkomunikasi dengan lebih tenang. Okey, sekejap saya pasang kipas. Daripada Erna, hilang fokus. Mungkin trauma 10 tahun masih belum hilang hingga terganggu solat. Okey Puan Erna, dia sebenarnya dengan trauma ni, dia tidak ada kena-mengena dengan khusyuknya solat pada saya lah. Okey. Yang baru masuk
Selamat datang, saya ucapkan terima kasih. Yang kiranya baru menonton ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tolong share dekat mana-mana lah. Yang anda rasa ingin share, sila aja share. Saya sangat menghargai apa yang anda lakukan dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya doakan semoga anda juga mendapat keberkahan. Jadi kita sebenarnya sama-sama kita belajar, kita sama-sama belajar, sama-sama kita mengembangkan, kita kembangkan benda yang baik ini. Okey? Jadi, okey tak apa. Sekarang kita start. Okey, diri kita sebenarnya ada 3 unsur yang perlu kita fahami. Okey? Jadi, yang pertama tubuh, fikiran dan juga jiwa. Ini 3 tubuh yang tiga unsur, tiga posisi diri yang sangat penting sekali. Okey. Jadi tubuh kita, fikiran kita dan juga kejiwaan kita itu adalah komponen-komponen penting yang harus ada di dalam diri kita. Okey. Sekarang ini kita belajar solat daripada kita kanak-kanak. Ibu bapa kita, guru kita telah mengajar kita solat. Dia telah mendidik kita dan kita telah melakukan solat itu ratusan kali, ribuan kali, hampir setiap hari dan secara otomatisnya tubuh kita sudah boleh melakukan solat itu dengan otomatis. Kita dah boleh solat dah. Kita dah boleh rukuk, kita dah tahu rukuk itu bacanya macam mana. Kita tak perlu fikir apa yang perlu kita baca. Semasa kita angkat takbir, Allahu Akbar, kita dah terus membaca doa iftitah, kita dah boleh terus membaca Al-Fatihah, surah dan kita boleh rukuk, boleh sujud, boleh duduk dan sampai memberi salam. Itu sebenarnya tubuh kita telah kita programkan daripada kanak-kanak lagi, daripada awal-awal dulu. Kita telah memprogramkan tubuh kita itu untuk boleh melakukan solat. Betul? Jadi saya yakin anda walaupun fikiran anda melayang ke sana, kemari, ke Amerika, ke Jepun, ke mana sekalipun, tubuh anda tetap boleh rukuk sendiri, boleh sujud sendiri dan boleh duduk sendiri. Cuma yang kemungkinan anda lupa rakaatnya saja. Betul? Kadang anda terlupa, ini aku dah rakaat yang keberapa? Kedua ke, atau keempat ke, ataupun dah. Kita selalu terlupa di situ sebenarnya. Okey. Tetapi tubuh kita boleh melakukan teknik-teknik solat itu dengan sempurna. Itu sebenarnya telah tertanam di tubuh kita dengan sangat baik. Itulah sebenarnya kesadaran. Jadi, bagi mereka ada yang bertanya dengan saya, Master, apa maknanya kesadaran itu? Okey, kesadaran itu adalah benda, hal ataupun sesuatu yang kita buat secara berulang-ulang kali, kita lakukan ia secara berulang-ulang kali dan ianya tertanam di tubuh badan kita dan kita telah boleh melakukannya secara otomatis. Contoh mereka yang belajar memandu. Pada awalnya mereka akan lihat di mana brake, di mana steering, signal, semuanya perlu dilihat dan mereka mempelajarinya. Okey, jadi sekarang apabila mereka telah mahir, kesadaran itu ataupun program itu telah tertanam dengan sangat baik, anda boleh memandu daripada Kelantan sampai ke Melaka atau daripada Singapura sampai ke Melaka sekalipun. Anda tidak perlu berfikir sama ada anda perlu tekan brek, sama ada anda perlu tekan minyak dan tubuh anda boleh memandu sendiri. Tubuh yang bergerak secara otomatis inilah yang dinamakan kesadaran. Okey, kesadaran ini sangat penting.
Kalau dalam bahasa Inggeris mereka ada menyebutkan sebagai awareness, apa ni, uh, ialah kesadaran lah. Okay? Jadi benda yang jadi kesedaran ini harus kita bentuk dan kita coraknya. Benda itu harus kita, hal-hal itu harus kita latih. Dalam bahasa agama kita mesti nak apa tu, istiqomah katanya lah kan. Okey, jadi kita kena melakukannya setiap hari. Dan kesadaran itu dia tertanam di sel-sel tubuh badan kita, dan badan kita itu, tubuh kita itu dapat melakukan solat itu dengan sendirinya. Itu kesadaran. Jadi kita kena faham kesadaran itu apa sebenarnya. Dan bagi mereka yang telah tertanam kuat kesadaran tersebut, mereka yang setiap hari melakukan solat, kalau sekiranya dia nyanyuk ke, orang itu dia mabuk ke, tubuhnya tetap dapat melakukan solat. Tapi mungkin rakaatnya saja yang tak betul. Mungkin dia, bagi dia kalau zuhur itu dia lakukan dalam 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, itu saja. Tetapi dia tetap sujud, dia tetap rukuk, dia tetap duduk dan bacaan-bacaannya itu betul. Itu program-program yang kita ada. Okey? Jadi kesadaran ini sebenarnya sangat penting. Nanti dari hari ke hari saya akan bercerita berkenaan dengan kesadaran ini. Dan kesadaran inilah yang kita kena bentuk. Banyak kesadaran-kesadaran yang dibentuk oleh sahabat-sahabat kita atau orang-orang lain. Dia membentuk kesadaran dia yang negatif. Kesadaran yang negatif itu bagaimana? Okey. Dia sadar, dia membentuk kesadaran dia, aku ni miskin, aku ni sakit, aku ni tak berdaya, aku tak boleh buat apa, aku ni tak dibantu orang, aku ni tak boleh maju, aku tak boleh percaya. Itu kesadaran-kesadaran yang dibentuk. Jadi itulah yang membuatkan tubuhnya itu tidak boleh move on, tidak boleh berubah menjadi lebih baik, kerana tanpa dia sedari dia telah membentuk kesadaran-kesadaran yang salah kepada dirinya. Okey, itu nanti kita cerita bab lain. Itu kemudian hari bagaimana kita nak mengubah diri kita daripada negatif kepada positif, daripada sakit kepada sihat. Itu kemudian, okey. Jadi sekarang kita fokus balik. Kita balik kepada bagaimana untuk khusyuk di dalam solat. Okey. Solat itu sebenarnya adalah syariat. Semua orang tahu solat itu adalah syariat. Jadi di dalam syariat itu ia dilakukan oleh tubuh badan, yang membuatkan kita hilang kekhusyukan, fikiran kita melayang ke sana kemari, seperti yang PM kita ceritakan. Okey, Leon, Waalaikumsalam kepada Tuan Mak Nur Hassan, terima kasih. Pada semua yang watching, terima kasih. Okey, dia sekarang ni bagaimana kita hendak mendiamkan fikiran kita. Untuk anda dapat solat yang khusyuk, anda kena jadikan fikiran anda mengikut tubuh anda. Apa yang dibuat oleh tubuh anda, fikiran anda kena ikuti. Jadi seolah-olah tubuh itu sebagai imamnya, dia akan baca doa iftitah, dia akan baca Fatihah, dia akan baca surah, kemudian dia akan rukuk, dia akan bangun semula dan dia akan sujud. Fikiran anda fokus sahaja dengan apa yang tubuh anda buat. Percayalah, anda tidak perlu berfikir selepas berdiri ini apakah rukuk ke, sujud ke, apa. Saya percaya anda tidak perlu berfikir pasal itu, kerana tubuh anda telah diprogram, dia akan berjalan secara otomatis. Dan fikiran anda itu sahaja yang perlu anda pandu untuk mengikuti pergerakan tubuh badan anda. Mengikuti apa pun bacaan anda.
Contoh kalau anda membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Benda itu sebenarnya sampai amin anda dapat melafazkannya dengan sangat sempurna, dengan sangat lancar, tanpa perlu anda fikir selepas bismillah nak baca apa. Jadi, jadikan tubuh anda itu seolah-olah dia imam dan fikiran cuma ngikut sahaja. Itu sebenarnya adalah satu cara bagaimana untuk anda dapat khusyuk di dalam solat. Okey. Jadi, dapat anda diamkan fikiran anda. Di dalam ilmu psikologi barat, mereka menamakan ia sebagai mindfulness. Mindfulness ini dalam kajian psikologi, ianya adalah sangat powerful, sangat baik sekali. Kerana fikiran kita sedang fokus kepada waktu ini, saat ini, masa ini. Okey, jadi anda kena faham benda ni. Jadi, apabila anda melakukan rukuk, anda baca zikir rukuk, anda bangun, anda sujud semula, anda duduk, semuanya fikiran anda fokuskan ke situ saja. Okey. Tetapi sekiranya fikiran anda melayang juga, kerana fikiran itu karakternya adalah berfikir. Okey. Fikiran dia tidak boleh berhenti berfikir. Itu kita kena faham. Fikiran dia tidak boleh berhenti daripada berfikir. Dia akan terus berfikir dari satu bab ke satu bab yang lain. Jadi kalau sekiranya anda perhatikan fikiran anda telah keluar daripada solat anda, keluar daripada sajadah anda itu, anda tarik semula perlahan-lahan untuk masuk semula. Dan ini memerlukan latihan. Ini memerlukan proses. Dan percayalah, kalau sekiranya anda dapat melepasi proses tersebut, kalau menurut kajian sains psikologi, selama 21 hari anda melakukannya dengan sangat baik, dengan penuh berdisiplin, fokus anda akan lebih baik lagi dan fikiran anda boleh lebih khusyuk lagi. Oleh itu, kalau sekiranya anda rasa anda nak solat sekarang dan nak gunakan apa yang saya ajar pada masa ini, okey Master Adi, terima kasih. Tuan Muhammad Saril, ya kita sempoi-sempoi ajalah. Nanti kan kita buka soalan-soalan kalau sekiranya ada kawan yang nak bertanya kan. Okey. Saya pun santai-santai je ni, tak ada apa pun. Tetapi di dalam santai pun, kadang-kadang saya pun terlupa juga. Kita sama-sama belajar. Okey? Jadi, kalau sekiranya fikiran itu keluar, kita perlahan-lahan tarik dia kembali semula untuk mengingati segala perbuatan-perbuatan kita di dalam solat tersebut. Begitu juga di dalam kita berzikir. Kadang-kadang orang berzikir, contohlah dia membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun dia berdoa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam doa itu dia ingat hutang, dia ingat apa-apa, dia ingat perkara-perkara yang lain. Itu membuatkan doanya, zikirnya tidak mindfulness. Zikirnya itu tidak menyertai, tidak mengikuti kesadarannya. Okey, ingat? Kesadaran itu seperti yang saya katakan, ini sangat penting. Kesadaran itu sebenarnya ia kekal di dalam tubuh kita sampai bila-bila. Kalau sekiranya anda sudah mampu untuk memandu kenderaan, walaupun 20 tahun lagi kalau anda tidak memandu pun, insya-Allah hanya beberapa minit sahaja anda dapat balik kepakaran anda di dalam memandu tersebut. Begitulah kesadaran, begitulah ia tertanam.
Oleh itu, hati-hati kalau kita menanam kesadaran di dalam diri kita, aku ni sihat, aku ni apa ni, kita tanamkan yang positif. Aku adalah orang yang sihat, aku adalah orang yang berkeyakinan, aku adalah orang yang positif, aku adalah orang yang cantik, lawa, handsome. Terserah pada anda. Kalau sekiranya anda rasakan diri anda itu uh, agak gendut, okey, anda rasakan diri anda itu seolah-olah gendut, contohnya, anda cakap saja, walaupun aku gendut, aku tetap cantik dipandang orang, aku tetap disayangi, dicintai oleh orang siapa saja. Anda tetap menyadari bahawa diri anda mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Okey, di situ nanti ada yang dinamakan kekuatan belief system, kekuatan keimanan kita. Jadi itu nanti kita akan hurai. Kerana selepas ini saya akan membuat live, mungkin satu hari sekali, satu video, kita kupas secara perlahan-lahan. Okey, jadi saya mula nak fokus kepada video-video sekarang ni. Dan sekarang ini, benda-benda itu sebenarnya sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Okay. Jadi, kita program diri kita benda-benda yang positif. Walaupun aku miskin, aku masih tetap lagi berjaya memberikan nafkah kepada anak dan isteriku. Kita memberikan saranan-saranan yang positif. Dan benda itu mengikut kreatif kita saja sebenarnya, dan kita yakininya, kerana belief system ataupun di ranah keimanan itu, dia lebih dahsyat daripada law of attraction. Okey, jadi hukum alam semesta, hukum daya tarik, kalau dibakar dia hangus, kalau disiram dia basah. Benda itu mengikut fakta, kan? Tetapi di dalam ranah belief system, di dalam ranah keimanan, orang yang kuat imannya, kepercayaannya dibakar tidak hangus seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seperti mujizat-mujizat yang daripada yang diperolehi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bermain di ranah keimanan. Dia bukan law of attraction. Jadi dalam ranah keimanan ini dia lebih luas lagi. Okey, nanti kita akan hurai satu persatu benda itu. Pasal kita lama lagi. Saya lama lagi. Jadi kita akan sentiasa buat live. Jadi begitulah caranya bagaimana kita untuk khusyuk di dalam solat. Anda fokuskan fikiran anda pada tubuh badan anda. Apa yang tubuh badan anda lakukan, anda cuma ikuti saja, seolah-olah fikiran itu adalah makmum dan tubuh itu adalah imamnya. Okey. Jadi kalau sekiranya yang bagi mereka nak melakukan meditasi, itu dia fokus kepada lain nanti. Saya akan ajarkan bagaimana untuk kita mengikuti kesadaran yang lain, kesadaran yang murni, kesadaran yang sejak azali itu telah Allah tetapkan yang ada. Jadi kesadaran-kesadaran di dalam tubuh kita ini ada yang telah datang secara semula jadi. Contohnya denyutan jantung kita, perjalanan darah kita, sel-sel tubuh badan kita, sel-sel rambut kita tumbuh dengan sendirinya. Itu adalah kesadaran-kesadaran yang telah tertanam secara semula jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita. Okey. Oleh itu, kita kena mengikuti apa yang tubuh kita lakukan. Ya, Tuan Adi. Okey, terima kasih. Makin sihat dan makin muda. Alhamdulillah. Begitulah adanya.
Memang gitulah. Okey. Azila, Salihuddin, watching. Anak buah kesayangan. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujung. Kita dah sampai kepada penghujung. Jadi kalau sekiranya ada soalan daripada kawan-kawan, bolehlah bertanya. Okay? Boleh bertanya bagaimana, apa yang anda nak tanya. Silakan. Saya sedia menjawab. Kalau sekiranya saya tidak dapat menjawabnya nanti, saya akan buat video-video khas untuk menjawab soalan anda. Ya. Okey. Kita sekarang ni kita fokuskan dulu kepada cara untuk mendiamkan fikiran kita di dalam solat. Ataupun di dalam beribadah, di dalam kita berzikir ataupun di dalam kita bermeditasi. Okey, itu sebenarnya benda yang sama je. Hampir sama. Dia cuma lari ke situ. Yang paling penting anda harus memahami kesadaran anda itu. Kalau sekiranya kesadaran anda itu negatif, apa yang anda dapat, apa yang anda tuai adalah benda-benda yang negatif. Okey? Jadi, anda kena selalu positif dan percayalah, apabila kesadaran anda positif dan anda jatuh di titik yang paling rendah sekalipun, ianya hanyalah sementara. Percayalah di situ. Dan banyak pembuktian-pembuktian yang telah saya lihat, begitulah adanya. Tetapi kalau fikiran anda negatif, bila anda ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, musibah dan kesusahan itu bertahun-tahun untuk disembuh, untuk dipulih. Tetapi bila fikiran anda positif, hanya sementara saja. Hidup ini ibarat seperti roda, ada masa di atas, ada masa di bawah, dan ia akan terus berputar begitulah. Tapi kalau sekiranya anda sentiasa negatif, aku ni susahlah nak berjaya kalau sekiranya aku tak ada duit. Aku ni nak berniaga tak boleh kalau aku tak ada modal. Aku ini, benda itu sebenarnya adalah program-program negatif, kesadaran-kesadaran negatif yang program-program negatif yang mencipta kesadaran-kesadaran yang negatif. Okey, boleh faham macam tu? Okey, simple je kan? Jadi, bagi mereka yang nak mencari kesadaran, itulah dia. Kesadaran yang tertanam pada diri anda, kesadaran yang tertanam di tubuh anda. Tanamlah kesadaran-kesadaran yang positif. Dan untuk memprogram kesadaran tersebut memerlukan proses. Bukan datang secara instan. Faizwan Maksum. Hai. Selamat datang. Macam mana nak tukar negative belief? Okey. Tuan dan Suha Yunus. Okey, dia bertanya macam mana nak tukar negative belief. Maksudnya keyakinan yang negatif. Okey, bagi anda yang nak menukar, anda kena banyak cara. Antaranya anda boleh mengubah sudut pandang anda. Mungkin contoh macam ni. Anda katakan, boyfriend aku tu dia jahat. Dia buat aku ni. Contohnya, itu keyakinan anda, boyfriend anda itu bukanlah orang yang baik contohnya. Cuba anda ubah sudut pandang anda. Pandang pada sisi yang lain. Boyfriend aku itu handsome orangnya. Boyfriend aku itu walaupun dia begitu, dia itu ada kebaikannya di sini. Boyfriend itu. Jadi bila kita dapat mengubah sudut pandang kita itu, sekurang-kurangnya kemungkinan kita dapat mengubah keyakinan tersebut. Dan keyakinan-keyakinan tersebut kadang-kadang kita ialah banyak keyakinan-keyakinan yang kita tahu benda itu negatif dan ianya sebenarnya tidak baik buat diri kita. Yang mana tak baik tu, okey, anda
Anda adalah diri anda sendiri. Anda adalah khalifah pada diri anda sendiri. Anda adalah tuan pada diri anda sendiri. Anda adalah pemandu untuk kehidupan anda sendiri. Terserah pada anda, sama ada anda nak ke kiri atau ke kanan, anda nak ke mana pun, terpulang pada anda. Okey. Jadi, anda boleh ubah dengan cara sudut pandang, anda boleh ubah dengan cara self-talk, anda memprogram diri-diri anda ubah kelakuan anda ubah sikap anda ubah diri anda tanamkan keyakinan-keyakinan baru dalam diri anda. Yang penting anda ubah kesadaran anda. Okey. Hai Puan Rosna Ismail, selamat datang. Okey Tuan Syarul, terima kasih banyak. Okey, ada apa-apa soalan lain? Kalau nak bertanya, kita buat pendek-pendek je. Nanti besok insya-Allah saya akan share lagi cerita lain. Mungkin kita buat dalam meditasi pula, bagaimana teknik untuk kita melakukan meditasi. Okey? Jadi kita doakan insya-Allah saya sentiasa berkongsi apa yang saya rasa perlu untuk kita kongsikan. Bukan saya mengajar. Kalau sekiranya anda ada belajar dengan guru-guru lain, dengan teknik-teknik yang lain, sila ikuti mereka. Tidak ada paksaan pada diri saya. Terus ikuti mereka dan itu sebenarnya adalah ilmu Allah itu sangat luas. Okay? Apa yang ada pada dada manusia itu hanya setitis kecil sahaja kalau nak dibandingkan ilmu Allah itu yang luasnya seperti lautan. Jadi saya tidak mahu menyalahkan ilmu orang lain dan saya tidak berminat untuk bercerita ilmu orang lain. Saya ingin bercerita apa yang saya tahu, apa yang saya amalkan, apa yang saya lalui. Itulah kisahnya. Okey. Terima kasih semua. Nampaknya tak ada soalan-soalan lain lagi. Kalau gitu kita boleh berhentikan ataupun saya tunggu sebentar kalau ada kawan-kawan yang nak bertanya, silakan. Ya, Puan Fatihah Ishak, pasti boleh. Iyalah, kita pasti boleh. Kita boleh saja melakukan apa pun yang kita nak. Kita adalah tuan kepada diri kita sendiri. Pilihan pada diri kita. Kita ingat, macam saya katakan tadi, pesanan saya, fikiran itu karakternya adalah berfikir. Dia tidak akan berhenti daripada berfikir. Dia akan terus berfikir dari satu bab ke satu bab. Okey, bila nak datang ke apa ni, Kuala Berang, makan ikan baung. Wow, ada orang nak bagi makan ikan baung. Alhamdulillah. Okey Adi, insyaAllah abang nanti sampailah tu. Boleh meditasi belakang rumah sama-sama. Tak payah belakang rumah, atas katil meditasi itu yang paling enak sekali. Senang nak tidur. Ralit dengar Tun cakap sampai lupa apa noktanya. Ngantuk ya. Nanti kita lakukan hipnosis. Kemungkinan saya akan buat live dengan beberapa orang. Okay? Dan kita akan belajar bagaimana kita memprogram minda kita. Kita akan rasakan bagaimana seseorang itu boleh dipukau, dan pukau itu sebenarnya adalah ilmu yang real, bukan ilmu yang main-main. Dan daripada video-video kita yang seterusnya ini, kemungkinan kita akan buat bagaimana kita boleh memukau orang dengan mengambil duitnya tanpa dia sedari, tanpa dia ingat. Okey? Dan kita akan belajar sama-sama dan
ilmu ini sebenarnya untuk memberi kesadaran kepada masyarakat. Okey. Okey, Tuan Tengku Rush. Selamat malam Sipus. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Boleh cikgu jelaskan tempoh 21 hari tadi lebih lanjut? Okey, menurut kajian sains psikologi, sesuatu yang hendak kita tanamkan di minda bawah sedar adalah dalam proses selama 21 hari. Contoh, kita belajar memandu tadilah. Hari pertama kita akan lihat brake, kita akan lihat steering, kita akan lihat minyak, semuanya kita kena ingatkan. Tetapi setelah kita lakukan berulang-ulang selama berhari-hari, anda boleh memandu dengan sambil menjawab telefon, anda boleh memandu sambil anda fikirkan kerja tanpa anda perlu. Jadi perlu fikirkan bagaimana untuk memandu lagi. Dan secara otomatisnya kalau lembu melintas pun kaki anda akan tekan brake secara otomatis. Tak perlu anda fikir nak tekan atau tidak. Tidak, kaki anda akan tekan sendirinya. Itu bermakna diri anda telah mencapai kesan. Dan itulah kesadaran yang sebenar-benarnya. Dan prosesnya 21 hari kalau mengikut kajian. Dalam ilmu tradisional, ada guru-guru yang minta kita lakukan amal. Okey, engkau amalkan benda ini selama 40 hari, selama 100 hari. Kan? Jadi, itu sebenarnya adalah untuk membentuk kesadaran-kesadaran kita. Okey, boleh faham tu Tuan Muhammad Fadullah? Okey, Tuan Fad ni saya pernah berjumpa dengan dia dalam kelas saya yang beberapa tahun yang lepas. Okay. Cikgu Mas memprogram Minda jadi Newmi. Okey, itu sebenarnya Cikgu Mas, begitulah kisahnya. Kita kena bukan saja memprogram Minda, tetapi kita memprogram daripada Minda itu, kita memprogram karakter kita. Minda kita ini adalah fikiran kita itu sebenarnya adalah orang tengah antara tubuh dan jiwa. Okey. Nanti kita kupas lebih lanjut. Bagaimana fikiran itu menjadi orang tengah. Jadi fikiran itu dia menyambungkan antara tubuh dan jiwa seseorang. Jadi itu dah masuk rahsia-rahsia dalam lah. Okey, nanti kita belajar. Ketika kita solat, apa yang terjadi di dalam minda bawah sedar kita? Tak terjadi apa-apa pun. Bila kita solat tu, minda bawah sedar kita aktif dan kerana orang yang solat ini, dia akan turun gelombang otaknya. Dia akan turun kepada alfa, tak ada kepada theta lah. Okey, kalau misal kata theta tu macam orang yang tidur di dalam keadaan mengigau. Kadang kita perhatikan, saya perhatikan di masjid-masjid, biasanya dia angkat takbir, Allahu Akbar, seolah-olah nak hilangkan kesadarannya. Tak, kita bukan, solat itu bukan untuk orang mabuk, bukan untuk kita hilangkan fikiran kita, tidak. Fikiran kita tetap ada, tetapi fikiran kita itu kita diamkan dia. Dan cara untuk mendiamkan dia, ikuti perbuatan kita. Dan apabila fikiran kita mengikuti perbuatan kita, itulah yang terbaik, itulah yang dikatakan oleh psikologi sebagai mindfulness. Dan itulah yang sangat powerful dan energinya sangat kuat sekali. Anda lakukan secara berulang-ulang dan anda akan rasakan nikmatnya solat. Nikmatnya anda melakukan solat. Sangat nikmat. Percayalah. Anda rasakan solat itu benar-benar dapat mengubah seseorang. Cubalah lakukan. Kerana perlu proses. Anda lakukan sekali, dua kali, tak ada apa-apa. Tetapi bila anda lakukan secara berulang-ulang, anda sadar kesadaran anda itu, fikiran anda sadar, insya-Allah anda akan fokuskan kepada tangan anda, kepada hati anda, kepada tubuh anda, semuanya anda akan fokuskan. Dan sehinggakan untuk anda melakukan kejahatan di luar solat pun, anda akan rasakan
rasa bersalah konon-kononnya lah, gitulah. Tapi apa-apa pun anda cuba dulu. Tak cuba tak tahu kan. Jemput minum semua ya. Bismillah. Okey, ada apa soalan lagi? Apa pasal ni tuan Puan Fatihah Ishak dah kena karen. Saya masih kurang faham bagaimana nak mendapatkan mindfulness. Okey. Puan Aniza Juki, begini Puan. Apabila fikiran kita bersatu dengan perbuatan kita, waktu ini sekarang contoh, ini air, saya sadar ini air, saya ingat ini air dan saya minum. Saya rasakan air tersebut. Itu yang dikatakan mindfulness. Okay. Kalau anda makan, kebanyakan orang dia makan tetapi fikirannya melayang-layang di luar meja makan. Ramai orang yang mandi tapi fikirannya di office, fikirannya di mana-mana. Tidak ada dalam bilik air. Itu bermakna dia mandi tidak di dalam kondisi mindfulness. Okay? Jadi bila anda mandi, anda nikmati mandi itu. Percayalah, anda tak perlu fikir anda nak mandi macam mana. Tubuh badan anda telah expert, telah pandai mandi sendiri. Dia tahu bagaimana nak siram air. Fikiran anda ikuti sahaja. Itu cara bagaimana untuk menjinakkan fikiran. Okay. Jadi bila anda berjaya menjinakkan fikiran anda, itu yang dikatakan mindfulness. Okey, Tuan Aniza harap boleh faham ya. Nanti bila saya mengajar, anda cuba lakukan solat yang saya ajarkan tadi. Anda tarik sedikit fikiran anda membaca. Jadi kalau misal kata kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan penyeru sekian alam. Tetapi bagi mereka yang fikirannya telah diprogram dengan baik, dia baca walaupun dalam bahasa Arab, dia faham makna tersebut. Okay? Jadi jangan kita, bagus kalau kita tak faham zikir-zikir waktu sujud, zikir waktu kita duduk, duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Itu kita kena belajarlah. Kita kena belajar, kita kena hafal, dan bila kita dah hafal, maka kita membentuk kesadaran kita. Jadi bila dah bentuk kesadaran itu, dia akan membentuk kita punya kejiwaan. Okey, jadi tiga tadi macam saya katakan tadi, tubuh, fikiran dan kejiwaan. Anda akan rasa tenang kalau sekiranya anda sadar apa yang anda baca, anda sadar, anda faham apa yang anda baca, anda akan lebih rasa kejiwaan anda lebih rasa lebih baik lagi. Kalau anda benar-benar mohon keampunan kepada Allah, anda akan rasakan begitu insafnya diri anda. Okey. Cuba fokus pada pergerakan. Betul Tuan Fatihah. Okey, 1 jam duduk dalam bilik air. Kenapa tak sampai 1 jam lah tu? Kalau duduk 1 jam, fikiran anda berada di luar, anda tidak fokus dengan apa yang anda buat dalam bilik air, itu tandanya anda tak fullness, anda berada dalam bilik air. Okey, dah. Tak ada apa-apa lagi. Besok kita sambung dengan modul-modul yang lain. Kalau sekiranya kawan-kawan semua, sahabat semua ada cadangan, boleh tuliskan saja di ruang komen. InsyaAllah besok lusa saya akan mulai sambung dengan modul-modul yang lebih menarik lagi. Okey? Okey. Assalamualaikum semua. Salam tidur. Alhamdulillah.